Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap kamu semua dah makan, dah mandi, dah segar dan dah bersedia untuk menuntut ilmu. Macam biasa, jangan lupa doa dulu. Mula dengan doa, semoga Allah bagi hidayah kepada kita semua. Allah mudahkan kamu semua untuk menuntut ilmu. Bukan senang, Ustazah tahu nak belajar melalui online ni. Tapi Ustazah yakin Allah akan mudahkan kalau betul-betul seseorang tu sungguh-sungguh nak menuntut ilmu. Dan sekarang ni kita masuk kepada syarah tafsir, bukan syarah, tafsir surah Al-Baqarah. Minggu lepas yang sudah terangkan ma'anil kalimat dia, sudah terangkan dia punya makna dia satu persatu. Jadi siapa yang tak ingat, tolong buka balik link yang sebelum ni, buka balik, ulang kaji balik. Sifat ilmu ni memang kena ulang. Memang kena macam tu. Kalau kamu tak mengulang, kamu tak dapat lah apa yang sepatutnya kamu dapat. Okay. Jadi hari ni kita terus kepada syarah ayat. Yang pertama, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi hari ni kita akan cerita pasal ayat ni sahaja. Okey, kamu ingat lagi kan maksud dia? Syahrul Ramadan. Apa maksud dia? Jawab, sudah tak mau jawab. Alladhi. Apa maksud dia? Jawab. Unzila fihi al-Quran. ما هو أنزل في شهر رمضان؟ القرآن أنزل في شهر رمضان. وهذا القرآن ما هو القرآن؟ القرآن هو وصف الله القرآن بهدى للناس. هدى يعني بالقرآن فهم الناس ووضح للناس ما هو الحق وما هو الباطل. Jadi ini sifat-sifat kepada Al-Quran lah. Hudan linnas. Kemudian yang kedua, bayyinatin minal huda. Petunjuk. Kemudian dia menjadi penjelasan kepada petunjuk. Wal furqan. Dan dia jadi pembeza. Okey. Kita pergi kepada poin pertama untuk tafsir ayat ni. Poin yang pertama, kita pergi kepada ayat yang first ni dulu. Okey. Dia menjelaskan kepada bahagian yang pertama. Syahrul Ramadan. Jadi, as-siyamul ladzi katabahu 'alal muslimin. Ingat dah ayat sebelum ni? Memang kamu tak ingat lah sebab kamu tak belajar. Tapi sebenarnya ayat yang sebelum daripada ayat ni, kamu dah pernah hafal dah. Ayat dia berbunyi, Ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Ada dua ayat sebelum tu. Jadi sebelum tu Allah dah sebut dah tentang kutiba. Apa maksud kutiba? Kutiba ni maksudnya farada. Diwajibkan. Jadi ayat sebelum ni dah disebutkan kutiba. Jadinya dia punya tafsir adalah as-siyam allazi katabahu 'alal muslimin. Puasa yang telah difardukan, katabahu, difardukan. Ni siapa yang tak tahu maksud tolong tulis. Difardukan 'alal muslimin, kepada orang-orang Islam. Okey, itu apa? Puasa yang difardukan kepada orang Islam ni apa? Sama dengan ni, iaitu ia adalah ayyamum ma'dudat, adalah hari-hari yang telah ditetapkan. Hari-hari yang ada ketentuan dia berapa hari. Dia tak boleh suka-suka hati kita. Nak puasa, ikutlah aku nak puasa lah hari ni. Tak mau puasa lah esok. Tak boleh. Dia memang ada 30 hari yang telah ditetapkan. Okay, kemudian saya pergi sikit lagi. Ayyam ma'dudat ni pula apa dia? Hari-hari yang telah ditetapkan ni adalah merujuk kepada syahrul Ramadan. Jadi baru dia nak mulalah ni. Syahrul Ramadan ni, macam mana kita tahu dia adalah ayyam ma'dudat? Sebab ayat sebelum tu menjelaskan. Macam mana kita tahu ayyam ma'dudat tu difardukan? Sebab ayat sebelum tu juga Allah dah jelaskan bahawa kutiba alaikumus siyam. Jelas sampai sini? Okey. Kita pergi kepada bahagian yang kedua. Bahagian yang kedua, asy-syahru. Ingat tadi, syahrul Ramadan alladzi di bahagian atas tadi. Syahrul Ramadan kan? Okay, jadi ini asy-syahru. Asy-syahru, kamu nampak sikit. Okey, asy-syahru, apa maksud asy-syahru? Asy-syahru adalah muddatu dauratil qamari. Muddatu dauratil qamari. Tempoh putaran 1 bulan. Okey, saya bagi saya lukislah sikit kat sini. Bulan, contohnya bulan kan, dia berputar. Bulan ni dia berputar. Sikit dia berputar 1 hari. Sikit dia berputar 2 hari. Sikit dia berputar
sampai full putaran dia ni, itu akan jadi 30 hari atau 29 hari. Bergantunglah. Jadi muddatud daurah. Daurah ni maksudnya bulat. Daurah bulat. Inilah bulat. Daurah. Bukan daurah ni dia bukan bulat. Bulat bentuk yang kita lukis tu dia sfera. Sfera, tahu sfera bentuk bumi, bentuk bola, tu daurah. Tu maksud daurah. Sfera. Jadi dia tempoh putaran. Daurah putaran 1 bulan. Itu adalah maksud syahru. Dan kenapa dinamakan syahran? Kenapa dia kena nama syahran? Sebab shin ha ra. Shin ha ra ni maksud sebenar dia apa? Syahirun, masyhur. Apa maksud masyhur? Terkenal. Kenapa diguna nama syahra? Terkenal. Sebab lishtiharihi wa zuhurihi wa ma'rifatin nasi lahu. Lishtiharihi wa zuhurihi wa ma'rifatin nasi lahu. Kerana bulan ni dia dikenali dan dia terzahir serta dia diketahui oleh manusia. Maksudnya bulan ni dia dinamakan syahru sebab kalau tak ada bulan kita tak tahu sekarang ni waktu bila. Kita sekarang tengah apa? Tak tahu. Jadi dia dinamakan bulan supaya dengan nama bulan tu diketahui, oh bulan Ramadan, oh bulan Muharram, oh bulan Zulhijjah, Zulqaidah, oh Zulhijjah kena buat haji. Jadi lishtiharihi, untuk dia ni menjadi masyhur, wa zuhurihi, dan dia jelas, wa ma'rifatin nasi lahu. Okey, kita sambung. Seterusnya, kalau tadi syahru, pasal tak tadi syahru Ramadan. Syahru Ramadan. Jadi udhifa syahru ila Ramadan, disandarkan. Saya tulis sini ya. Tadi dalam ayat Quran tadi ditulis syahru Ramadan. Asal dia syahru sahaja. Tapi ditambah syahru Ramadan. Kenapa dia diidhafahkan ataupun disandarkan bulan kepada Ramadan ni? Sebab min mazayahu annallaha ibtada'a fihi inzalul Quran. Diidhafahkan kepada Ramadan sebab antara keistimewaan bulan ni, Allah mulakan pada bulan ni penurunan Al-Quran. Jadi kita tahu pada Ramadan diturunkan Al-Quran pada dia. Dan Al-Quran mulia disebabkan Ramadan, macam sudah terang yang sebelum ni. Macam tu juga Ramadan menjadi mulia disebabkan, sama je. Bulan ni dia jadi mulia disebabkan Quran juga. Ramadan jadi mulia sebab Quran. Bulan jadi mulia sebab Ramadan, disebabkan Ramadan tu ada Quran. Faham ke tak? Macam itulah. Jadi itu adalah keistimewaan. Kemudian pada syahrul Ramadan ni juga inzaluhu fi lailatul qadar. Diturunkan Al-Quran tadi tu. Al-Quran tadi yang istimewa dan Ramadan menjadi istimewa, bulan ni pun menjadi istimewa sebab dia diturunkan pada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ni bila saja? Hanya pada bulan Ramadan sahaja. Okey, kemudian seterusnya Al-Lailatul Mubarakah ihda min layali syahri Ramadan. Dan malam yang berkat tadi ni, Lailatul Qadar ni, malam yang berkat ni dia adalah salah satu daripada malam-malam pada bulan Ramadan. Dia tak ada kat bulan lain. Jadi ini adalah penjelasan dia. Tolong salin, buat nota, file. Okey. Dan yang terakhir, bahagian terakhir, ayat tadi macam mana bunyi dia? Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Okey, yang tu selesai sampai situ. Hudan linnas. Kalau kamu tengok yang setengah ada 3 tadi kan, itu adalah wasafallahu al-Quran. Allah mensifatkan Al-Quran dengan sifat-sifat, dengan situasi-situasi dan keadaan-keadaan tertentu, iaitu dengan 3 keadaan. Al-Quran ni dia boleh menjadi furqan, dia boleh menjadi bayinat, dan dia juga boleh menjadi huda. Kalau dalam susunan Quran, huda dulu, kemudian bayinat, kemudian furqan lah daripada bawah. Huda, bayinat, furqan. Okey, kenapa Allah sifatkan dengan 3 benda ni? Kita jelaskan. Li'anna al-Quran yurshadul mu'minin wal kafirin ilal haqqi. Kerana Al-Quran yurshad, menunjukkan. Quran dia menunjukkan kepada siapa? Dia tidak hanya menunjukkan kepada orang mukmin sahaja. Dia menunjukkan kepada orang mukmin dan juga menunjukkan kepada orang kafir kepada apa? Kepada al-haqq, kebenaran. Ini Ustazah bagi tahu maksud ni, siapa yang tak tahu tolong tulis Kamu kalau nak menuntut ilmu, tulis tu wajib. Tulis tu wajib. Siapa yang tak menulis tu, dia memang main-main lah. Okay, jadi Ustazah, kamu tengok video Ustazah ni, kamu dah boleh tulis. Pause sekejap, lepas tu tulis.
Okay, kemudian yang kedua, huwa ayatun bayyinat wa barahin wadihah. Al-Quran tidak hanya huda. Huda ni tadi kita dah terang dah. Apa maksud huda tadi? Yursyadul mu'minin wal kafirin ilal haq. Dia memberi petunjuk kepada orang mukmin dan kafir kepada hak, kebenaran. Kemudian yang kedua, bayyinat. Ayatin bayyinat. Ayatin bayyinat adalah barahinun wadihah. Dia ada bukti-bukti yang jelas. Dia adalah bukti-bukti yang jelas. Dan dia menyediakan bukti-bukti yang jelas. Apa bukti-bukti yang jelas dalam Quran? Basic lah, paling basic. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Tuhan ni dalam dunia, dia tak akan melahirkan dan dia tidak akan dilahirkan. Okay, jadi itu adalah bukti yang paling jelas sekali yang menunjukkan bahawa apa yang ada dalam Quran ni tak boleh beza langsung dengan apa yang ada dalam kehidupan kita. Okay, kemudian Al-Quran juga dia adalah furqan. Yang ni tukhatibul uqul litahtadi. Dia jelas kepada yang ni ya. Bayinat. Selain dia menjadi petunjuk satu benda yang jelas tu, dia tukhatibul uqul litahtadi. Dia berbicara dengan akal-akal manusia untuk memberi hidayah kepada manusia. Saya bagi contoh paling mudah. Dalam Quran, Allah sebut tentang Wallayli idza saja. Sorry. Saya suka ayat ni. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Allah kata, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah kamu melihat bagaimana ibil? Ibil apa ibil? Ibil, unta. Bagaimanakah unta diciptakan? Kamu bayangkan unta tu, dia adalah seekor haiwan yang satu-satunya haiwan lah yang boleh hidup kat padang pasir. Kalau kamu letak kucing, susah-susah mati kot. Sebab dia perlukan air. Tapi macam mana unta? Dia diciptakan berada di padang pasir dan dia boleh hidup lama. Paling mudah yang kita tengok, unta dia ada satu bonggol. Dan bonggol dia tu ada boleh letak air. Jadi Allah bila berbicara melalui Quran ni, Allah jentik akal kita. Kalau kita baca Quran, akal kita tak terjentik langsung, tu masalah dengan akal lah. Akal kita bermasalah. Akal kamu bermasalah. Jadi, kalau kita baca Quran, pastikan akal kita tu berjalan. Otak kita tu berjalan lah. Jangan baca Quran menonong je, tak ada apa. Kalau tak ada apa tu, ya Allah, sia-sia. Memang sia-sia sangat lah. Jadi, itulah Quran. Tukhatibul uqul litahtadi. Dia berbicara dengan akal manusia untuk memberi hidayah kepada manusia. Kalau siapa baca Quran tapi dia tak dapat hidayah, memang ada something wrong dengan hati dia, busuk, kesumat, maksiat banyak. Itulah ciri-ciri orang yang tak dapat hidayah. Tapi kalau bila dia baca Quran, dia fikir, kalau macam situasi sekarang, kenapa virus corona ni Allah bagi kepada kita semua? Kenapa tiba-tiba kena PKP? Ya Allah, mesti ada hikmah. Buka Quran, baca Quran, kaitkan dengan hidup kita. Kalau seorang manusia dia boleh buat macam tu, dia boleh tukhatibul uqul, dia boleh membuat akal dia berbicara dengan Quran, Quran berbicara dengan akal dia, insya-Allah dia akan mendapat hidayah, dia akan dijaga oleh Allah. Tapi kalau hati dia masih keras, masih main game, masih sibuk dengan Instagram, masih susah nak dengar cakap mak ayah, masih nak sakit hati dengan orang, benda-benda macam itulah yang membuatkan kita ni tak dapat hidayah daripada Allah melalui Al-Quran. Dan yang terakhir, Al-Quran ni dia bersifat Al-Furqan. Dia adalah pembeza. Al-Furqan maksudnya pembeza. Li'annahu furqanun wa farraqat. Furqanun wa farraqat. Dia adalah pembeza. Dan dia membezakan, farraqat, membezakan bainal haqqi wal batil. Dia membezakan antara kebenaran dan juga kebatilan. Sebab kita ni, dalam hidup kita ni, kita kadang-kadang confused. Ada benda-benda yang terjadi dalam hidup kita, kita tak tahu benda tu betul ke tak betul. Contoh paling mudah macam ni lah. Kita duduk dekat sekolah, kita solat awal waktu. Kita duduk dekat sekolah, kita solat sunat rawatib. Kita duduk kat rumah, kita buat tak? Cuba tanya balik dalam diri kita, sebenarnya benda tu baik ke tak baik? Siapa yang baca Quran, siapa yang belajar Quran, dia akan tahu benda tu sebenarnya baik ataupun tak. Tapi sejauh mana dia nak berjuang untuk lawan nafsu dia, nak tetap istiqamah. Jadi, orang yang baca Quran ni, dia akan selalu dijentik. Dia akan selalu
menjadikan dia lebih kepada kebenaran. Kalau dia tinggal Quran, dia tak dapatlah kebenaran. Dia tinggal Quran, dia akan rasa macam ikut suka aku lah. Aku nak solat rawatib ke, mana ada ustaz tengok pun. Aku nak solat awal waktu ke, solat lambat ke, solat ikut suka aku lah. Aku nak solat khusyuk ke, tak khusyuk ke, tu pulang. Tapi kalau orang yang baca Quran, setiap kali dia baca Quran dan dia faham Quran, dia akan menjadi furqan. Dia akan, tak boleh ni, aku kena buat ni, aku kena buat. Aku kena usahakan ni. Allah tak suka ni kalau aku tak buat ni. Dia akan jadi macam tu. So, sambil kita belajar ni, kita sambil muhasabah lah. Untuk manfaat Ustazah, untuk manfaat kamu semua. Wallahu a'lam. Itu sahaja. Okay, kalau ada soalan apa-apa, tolong tanya. Tanya dekat komen. Sebab Ustazah tak mau buat live. Ustazah tak ada internet yang kuat. Jadi Ustazah tak mau nanti PDPC penyampaian Ustazah tak sampai. Jadi Ustazah lagi suka buat macam ni. Supaya kamu boleh ulang dengar. Dan kamu boleh jawab soalan dengan betul.